Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan sambung pembelajaran kita daripada video yang lepas, iaitu tentang tujuan perniagaan. Sekiranya kamu masih ingat lagi, pada video yang lepas kita telah mempelajari tentang tujuan perniagaan sama ada OBU ataupun OBBU. Okey, jadi pada video yang lepas kita tahu OBU ataupun OBBU antara tujuannya adalah untuk menawarkan barang ataupun perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi sebelum kita beranjak ke tajuk yang lain, sewajarnya lah sebagai pelajar perniagaan kamu tahu beza antara barang dan perkhidmatan. Begitu juga perbezaan antara keperluan dan kehendak. Okey, jadi barang ni contohnya kasut. Jadi di sekeliling kamu ada banyak jenis barang. Jadi ada perniagaan yang menjual ataupun perniagaan mereka aktivitinya ialah menjual barang. Jadi kalau menjual aktivitinya berasaskan barang, maknanya mesti ada bentuk fizikal barang yang dijual. Kiralah gula ke, biskut ke. Okey, dan barang dia mestilah dapat dilihat dan juga disentuh ataupun boleh dipegang. Tapi kalau aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, contohnya kedai gunting rambut, perkhidmatan ni tidak ada bentuk fizikalnya. Cuma dia memberi manfaat kepada pengguna ataupun pembeli perkhidmatan tersebut. Dan bagi perkhidmatan dia tiada stok. Contohnya kalau kita pergi kedai gunting rambut untuk menggunting rambut, apa yang kita beli kat situ? Jadi yang kita beli adalah perkhidmatannya menggunting rambut. Okey, seterusnya ada perniagaan yang dia gabungan. Maknanya aktivitinya adalah aktiviti gabungan, iaitu berasaskan barang dan juga perkhidmatan. Dia ada dua-dua sekali dekat perniagaannya. Contohnya kedai makan. Kedai makan barangnya contohnya nasi goreng. Perkhidmatannya ialah menyediakan nasi goreng tersebut dan juga menghantar dia ke meja kita, basuh pinggan. Itu adalah perkhidmatan dia. Jadi itu adalah contoh perniagaan yang menjual barang berasaskan gabungan, iaitu barang dan juga perkhidmatan. Seterusnya, perbezaan antara keperluan dan kehendak. Kita tahu tadi perniagaan dia menawarkan barang dan juga perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi keperluan ni adalah perkara yang mesti ada dalam hidup kita untuk membolehkan kita terus hidup. Contohnya makanan. Makanan ini adalah makanan yang asas, bukan makanan yang mewah. Contohnya bukan nak makan kat secret recipe semua ataupun dekat KFC. Jadi itu adalah dah jadi kehendak. Makanan ni maknanya makanan yang asas sahaja untuk kita terus hidup, dan keperluan ni adalah sama bagi semua manusia. Tak kira lah budak kecil ke, orang besar ke, tua ke, ataupun orang kaya ke, orang miskin ke. Maknanya keperluannya adalah sama. Semua orang perlukan makanan, semua orang perlukan tempat tinggal. Itu sebabnya kalau kita berkemampuan, kita bantulah golongan yang kurang berkemampuan. Contohnya nampak orang kelaparan, kita sumbangkanlah makanan. Seterusnya ialah kehendak. Kehendak ni contohnya barang kemas. Jadi barang kemas ni hanyalah untuk hidup yang lebih mewah, ataupun kadang-kadang kita nakkan kehendak tu hanyalah untuk keselesaan. Dan kehendak manusia ni pula dia berbeza. Maknanya berbeza antara orang tua dengan orang muda, kehendaknya adalah berbeza. Ni umur usia dah sama pula. Cikgu silap kat sini. Umur, jantina ataupun cita rasa. Ada kesilapan sikit kat sini. Umur usia tu samalah. Seterusnya ialah tentang OBU. Ini adalah contoh
organisasi bermotifkan untung. Okey, mungkin kamu pernah pergi singgah kat kedai ni kan, kedai Runcit Safiuddin untuk membeli barang. Kita tahu selain daripada menawarkan barang dan kehendak, OBU ni adalah bermotifkan untung. Maknanya tujuan dia selain daripada menawarkan barang untuk memenuhi keperluan dan kehendak, dia nak mencapai untung yang maksimum. Jadi kenapa perniagaan ini, OBU ni, keuntungan tu penting kepada mereka. Okay, jadi kepentingan keuntungan kepada perniagaan ialah yang pertama, dapat mengukur tahap prestasi perniagaan. Dapat tengok untung ke tak, berapa banyak untung. Jadi dapat menilai prestasi. Okey, yang kedua, menentukan hala tuju sesebuah perniagaan. Okey, yang ketiga, dapat mengembangkan perniagaan. Yang keempat, dapat memastikan kelangsungan perniagaan. Sebab kalau perniagaan tak untung, macam mana dia nak meneruskan perniagaannya. Selain daripada itu, keuntungan juga melambangkan imej perniagaan. Jadi ini memudahkan pemilik menarik pelabur untuk melabur dalam perniagaan mereka. Selain daripada itu, untung juga membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial, contohnya membina taman mainan untuk kegunaan masyarakat. Okey, seterusnya, ini pasti kamu tahu. Ada tak yang tahu ini apa dia? OBU ke OBBU? Okey, jadi ini adalah contoh OBBU, iaitu Pertubuhan Rumah Anak Yatim. Okey, rumah anak yatim ni pula kita tahu dia bukannya nak mendapatkan keuntungan. Sebab dia adalah organisasi bukan bermotifkan untung. Dia tak nak untung. Dia bukannya ditubuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kenapa mereka nak wujudkan organisasi ni? Apa matlamatnya? Yang pertama, nak meningkatkan penglibatan orang ramai, tak kiralah sektor awam ataupun sektor swasta, ke dalam kegiatan kemasyarakatan. Okey, yang kedua, dapat menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat kurang berkemampuan. Contohnya macam rumah anak yatim tadi. Maknanya kita boleh sama-sama menyumbang ke rumah anak yatim supaya anak yatim ni walaupun mereka tak ada ibu bapa, tapi mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Okey, yang ketiga, matlamat OBBU adalah membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan seperti perlindungan. Contohnya orang-orang tua yang tak ada siapa nak jaga. Okey, ada orang tubuhkan rumah orang-orang tua, jadi maknanya mereka mendapat perlindungan di rumah tersebut. Okey, seterusnya ialah nak memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terus terbela. Maknanya tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang tak ada tempat tinggal sebab nasib mereka telah pun terbela dengan adanya OBBU. Okey, jadi ini bagi memastikan masa depan mereka lebih baik. Okey, seterusnya tentang kaedah perniagaan bagi organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, bagi organisasi bukan bermotifkan untung, ada 3 kaedah perniagaan yang dijalankan. Iaitu yang pertama adalah secara percuma. Okey, kalau kamu diberi barang percuma, kamu ada buat bayaran tak? Okey, tak ada. Jadi maknanya percuma ni maknanya tidak mengenakan sebarang bayaran. Contohnya ialah yang barang ataupun perkhidmatan yang disumbangkan oleh kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Macam rumah anak yatim tadi, maknanya mereka duduk di situ tak perlu membayar apa-apa. Okey, itu adalah secara percuma. Okey, yang kedua ialah jualan pada harga
kos. Okey, jualan pada harga kos ni maksudnya dekat situ organisasi itu tidak mengambil sebarang keuntungan. Okey, tiada sebarang keuntungan yang diperoleh. Hanya mencukupi untuk menanggung kos jualan barang ataupun perkhidmatan. Contohnya, kalau katakan kita nak buat kelas memasak. Okey. Nak buat kelas memasak tapi kalau kita nak tanggung semua kos memasak tu, okey, nanti takut tak cukup kan kita punya duit kan. Jadi maknanya kita boleh kenakan bayaran, tapi maknanya cukuplah sekadar dapat menampung harga kos sahaja. Jadi di situ maknanya tidak ada sebarang keuntungan yang diperoleh. Okey. Dan yang ketiga ialah jualan pada harga di bawah kos. Maknanya di sini ialah harga yang dikenakan lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Contohnya, kos barang tersebut RM10 tapi maknanya ditawarkan dengan harga RM5. Jadi itu adalah jualan pada harga di bawah kos. Contohnya ialah barang-barang yang kita beli mendapat subsidi daripada kerajaan. Maknanya bila dapat subsidi tu barang tersebut dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Jadi ada 3 kaedah perniagaan bagi OBBU. Ini bagi OBBU, bukannya OBU. Kalau OBU contohnya kamu pergi kedai runcit Saifuddin tu jangan pula minta sama ada secara percuma pada harga kos, pada harga di bawah kos, memang tak boleh lah. Sebab itu adalah organisasi yang bermotifkan untung, memang dia akan jual atas daripada harga kos untuk membelikan mereka mendapat keuntungan. Okey. Seterusnya, mungkin latihan pada kali ini hanya ada 2 soalan sahaja. Ini adalah contoh soalan SPM. Soalan pertama, mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan? Jadi bila markahnya 5, cubalah kamu cari 5 isi yang membolehkan kamu mendapat 5 markah. Cuba ingat balik semula apa video penerangan yang saya bagi sebelum ni. Cuba tuliskan jawapan. Sebaiknya janganlah tengok video tu bersalin satu-satu. Mana cuba kamu belajar faham dan ingat. Okey, soalan yang kedua. Latihan yang kedua ialah huraikan 2 kaedah yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung untuk menjalankan perniagaan. Markahnya 4. Jadi bila 4 mesti ada fakta, mesti ada huraian. 2 fakta dan 2 huraian. Okey, jadi itu saja latihan kamu untuk kali ini. Jadi saya harap semua orang tahu apa kepentingan untung kepada perniagaan dan semua orang tahu 3 kaedah yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan keuntungan kaedah perniagaannya. Okey, jadi itu saja. Okey, sekian. Terima kasih.